adakah akta, kalau boleh kita sebut akta 365 ini benar-benar memberi limitasi kepada jenayah syariah di Malaysia ini? Dan juga mungkin Encik Hanif boleh membicarakan sedikit berkenaan isu-isu yang mungkin timbul di antara perundangan jenayah syariah Islam, yang ini kita boleh khususkan hudud, dan juga undang-undang kanun kesesaan, yang mana kalau kita mengambil contoh sedekah ini mencuri merupakan satu kesalahan juga di bawah Seksyen 378 kanun kesesaan, yang mana kanun kesesaan ini lebih detail, Seksyen 378, 380 mencuri kenderaan motor dan seterusnya. Dan juga di perundangan hudud kita ada sedekah. Mungkin timbul sedikit isu bidang kuasa di antara persekutuan juga negeri. Mungkin Encik Hanif boleh jelaskan dari segi sudut ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis ataupun Tuan Moderator. Saya come back to you in a while. Doktor Pengarah Jabatan Agama Islam, Presiden ataupun Pengerusi Manis, pihak penganjur-penganjur, din-din, pihak berhormat, saudara dan saudari, student-student, mahasiswa-mahasiswi USIM yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang hadir. Baik, soalan yang dimajukan adalah agak detail, tapi saya berterima kasih kepada ahli panelis yang terlebih dahulu telah pun dengan cukup mendalam memberi faham kepada saya apa itu hudud dan apa itu undang-undang Islam dan kedudukannya di sisi perlembagaan. Saya rasa kita sepatutnya dah faham perkara yang telah disampaikan oleh panelis terlebih dahulu. Yang menjadi isu baru-baru ni yang kita dengar, macam manakah negeri Kelantan yang dah luluskan undang-undang negeri dia nak melaksanakan undang-undang itu di Kelantan? Itu persoalannya kan. Banyak kita dengar, betul ke Tuan Haji Hadi ataupun ahli-ahli PAS lain nak bentangkan undang-undang dia panggil Private Members Bill, iaitu salah satu cara untuk menggubal undang-undang di Parlimen. Kononnya nak bentangkan di Parlimen. Apa benda ni? Kan kita tanya, dah buat di Kelantan, kenapa nak buat kat Parlimen lagi? Apa kena-mengena dia kan? Ada pula kita dengar, terutamanya pihak-pihak yang dikatakan wakil peguam, iaitu Majlis Peguam yang mengatakan kena ada pindaan kepada perlembagaan Malaysia terlebih dahulu sebelum Kelantan boleh diberi kebenaran nak buat kan? Ada juga kita dengar macam tu kan? So bukan sahaja orang awam tau, peguam macam saya pun terfikir apa benda ni kan? So let's not talk, bukan pasal student saja. Kami sebagai kononnya yang dah dalam bidang undang-undang ni pun fikir, apa yang ditanya ni betul ke dia punya asas persoalan tu, dari mana datangnya benda tu. Jadi saya cuba nak kaitkan dengan soalan di sini. Seperti yang telah diintroducekan oleh Profesor tentang kedudukan kuasa negeri dan kuasa kerajaan pusat. Saya rasa mungkin saudara-saudari pun akan tanya, kenapa ada setengah benda kerajaan pusat boleh buat, setengah benda kerajaan negeri yang boleh buat? Ini panjang cerita dia. Kena pergi sebelum daripada merdeka lagi. Dan bila British masuk, dia bawa masuk undang-undang dia dengan cara dia, dengan colonization tu. Kita bukan cakap pasal betul tak betul colonization tu, itu topik lain lah. Kita go back to sejarah. So bila dia tadbir semenanjung tu dengan negeri ni, dia tadbir ikut satu undang-undang daripada pusat. Ini secara ringkas. Wujudlah perkataan pusat. Okay? Tapi ada benda yang dia tak berani nak sentuh. Sebab kalau disentuh, rakyat pada masa tu berontak, tolak British. Apa benda tu? Islam dan adat resam orang Melayu. Kan? Jadi dia tinggalkan itu kepada negeri-negeri. Jadi daripada situlah apabila kita dijajah daripada tahun 1824 sampailah ke 1957. Tapi kalau kita pergi sebelum dari British 1511 lah ya. British Portugese ya, 1624 tak silap saya, Belanda dan sebagainya kan. So apabila diberi kemerdekaan, pada masa itu konsep yang telah wujud dalam
apa nama ni, semenanjung tu, iaitu kedudukan negeri yang mempunyai kuasa untuk benda Islam dan juga adat resam, juga sedikit sebanyak berhubung dengan tanah, ada tentang air, cuba dibahagikan oleh perlembagaan sebagai ini kuasa awak, awak jaga pusat, ini kuasa awak jaga negeri. Ada juga dipanggil concurrently sebenarnya, kuasa bersama, itu cerita lain lah ya. Jadi itulah wujudnya benda yang mana yang Profesor ceritakan tadi, iaitu federalist, stateless, senarai kuasa pusat, senarai kuasa negeri. Okey. Jadi dari segi adat ataupun dari segi sejarah itulah Islam tu diletak di bawah senarai negeri. Segala apa yang berhubung dengan Islam tu kuasa negeri. Okey. Yang bukan Islam, yang biasa, kerajaan pusat. Jadi di sini ni kita kena faham benda ni. Kenapa wujudnya kekeliruan ni? Kalau kita faham kedudukan masyarakat pada masa itu. Pada masa itu, adakah orang yang menjajah kita dan orang yang dijajah oleh mereka sebenarnya faham apa itu mendalamnya undang-undang Islam? Yang kita faham, seperti mana yang saya dimaklumkan oleh pakar-pakar agama yang sebenarnya pakar, Islam ni merangkumi segala benda hidup. Bukan setakat solat, puasa dan sebagainya, merangkumi segala benda hidup. Daripada bangun tidur sampai ke mati. Kan? Dan selepas mati. Thank you. Kan? Jadi, it's a way of life. Setiap benda yang mempunyai way of life, ada susunan dia. Dan Islam mempunyai susunan dia. Dari sudut Islam, Islam mempunyai undang-undang mentadbir kehidupan masyarakat. Di mana masyarakat itu merangkumi orang Islam dan juga merangkumi orang bukan Islam. Itu dari sudut pandangan undang-undang Islam. Tapi disebabkan pada masa ditubuhkan 1957, perlembagaan diwujudkan, apakah pahaman, idea, konsep orang yang mendraft perlembagaan itu? Adakah mereka faham Islam tu sebenarnya pada masa itu? Kan? Sebab yang draft semuanya bukan Islam kecuali seorang mai pada Pakistan. Nenek moyang saya. Kan? Jadi apa yang dia faham, dia ingat Islam tu boleh diasing-asingkan macam apa yang berlaku dengan agama-agama sekarang yang telah di-liberalize. In fact, agama-agama sekarang pun bukannya agama-agama, minta maaf, saya bukannya nak buat komen agama lain, tapi sebagai perbincangan ilmiah adalah telah pun menjadi diliberalisasikan oleh penganut-penganutnya daripada asal macam Hinduism, Buddhism dan sebagainya. Sehinggakan mereka mengasingkan kehidupan biasa daripada adat ataupun ritual-ritual dan seremoni-seremoni agama masing-masing. Kalau kahwin barulah dia ikut agama tersebut. Kalau ada anak tu, kalau Hindu tak silap saya ada perayaan, kalau perempuan balik ada dia punya ni, kan? Kalau nak mati ada cara nak ni, kan? Tapi yang hidup biasa ni, dia kata that's different. So, pahaman yang mendraft agama pada masa itu ada dalam kategori tersebut. Di mana dia tak tahu, dia tak boleh faham, dia tak boleh bayangkan, dia tak boleh terima bahawa you dalam Islam, everything is together. You take everything or you don't take at all. There's no part-part, tak ada setengah-setengah. Tapi dia draft perlembagaan tu dari konsep tersebut. Adakah kita terikat dengan masalah tersebut? Jawapannya dengan ringkas tidak. Sebab apa? Sebab perlembagaan dari segi undang-undang dunia dianggap satu dokumen yang hidup. Dia adalah dokumen yang akan berkembang ikut selera dan naluri masyarakat pada masa itu. Yakni kalau 57 lah. Kalau dah 2007 lah. Janji dia boleh diharmonisasikan mengikut selera tersebut, ikut kerangka perlembagaan. Kenapa saya sebut ni? Sekarang kita tengoklah tahun 2014. Apakah kedudukan 2015, kan? Lupa dah setahun tinggal. Saja nak bagi muda. Sebab minggu depan birthday. Okay. So, apa nama ni? Where was I? Yes. Dia berkembang, kan. Jadi sekarang ni tahun 2015, kita jangan lupa, kita ada kes-kes yang beberapa yang telah disebutkan oleh saudara Fasha, and I'm come back to you. Banyak dia cakap pasal datang dari Penang dan sebagainya, kan. Yang dia buat banyak kerja sebagai tenaga muda di PPMM tu, dia tak disebut lah sebab dia moderator. A big hand to Fasha, banyak dan rakan-rakan dia, ya, dalam PPMM.
Sebab tanpa tenaga-tenaga muda ni, kami nak pergi bawa benda ke mahkamah tak larat lah. So banyak dia yang bekerja siang malam. Okay, kami back to the topic. Dalam kes-kes ni, ada sekarang ni mahkamah persekutuan, mahkamah yang paling tinggi yang profesor sebut yang akan tafsir. Dia dah tafsir perlembagaan ni, dia kata, kalau kita lihat artikel 3 Islam tu, sebenarnya menjadi tanggungjawab sekarang ni kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, mana-mana kerajaan, negeri, kerajaan perbandaran dan sebagainya, mahkamah termasuk untuk melaksanakan, membenarkan orang Islam mengguna pakai dan menerima dan melaksanakan apa segala keperluan Islam selagi dia tak mendiskriminasi orang bukan Islam. Itu adalah pengumuman mahkamah tentang apakah maksud perlembagaan sekarang ni. So dengan pengumuman tersebut, balik kepada soalan ini diajukan, macam mana? Adakah kerajaan negeri boleh buat ataupun kena pergi ke parlimen? Soalannya sekarang ni, kita kena lihat balik perlembagaan ikut kedudukan dan pahaman perlembagaan dan spirit perlembagaan seperti yang telah diisytiharkan oleh mahkamah sekarang. Jadi pokoknya adalah, kalau jenayah ketenteraman awam memang betul sepatutnya adalah di bawah persekutuan. Tapi dalam Islam pun jenayah dan pentadbiran awam adalah sebahagian Islam. So tanpa mereka sangka dulu, sebenarnya mereka dah wujudkan kekeliruan. Bukan salah kita, salah mereka. Kan? So sekarang ni kita kena harmonize. Nak harmonize, kita kena guna kedudukan Islam yang dia letak sebagai agama persekutuan ni untuk mengatakan, bila kau dah cakap Islam tu adalah agama persekutuan, maka segala apa yang menjadi undang-undang Islam tu mesti diambil kira oleh dalam nak tafsir segala perkara-perkara yang telah disentuh tadi. So kerajaan pusat tidak boleh menyentuh benda yang dalam Islam. Kalau perlembagaan dah beri kuasa kepada kerajaan negeri untuk gubal perkara-perkara undang-undang Islam, termasuklah jenayah seperti yang telah dinyatakan oleh Prof tadi. Jadi walaupun kuasa jenayah yang dikatakan adalah di bawah senarai pusat, itu adalah jenayah untuk orang bukan Islam. Itu cara kita tafsir. Yang jenayah untuk orang Islam dibawa masuk undang-undang Islam. Okay. Oleh itu, adakah kuasa pusat yang mempunyai kuasa untuk menjalankan undang-undang jenayah tu boleh mengatakan kepada negeri Kelantan, hang tak boleh nak buat, boleh luluh je, nak main balik parlimen, minta pindaan, boleh dia kata macam tu? Kalau di segi tafsiran tu tidaklah. Sebab jawapan daripada Kelantan pula adalah, saya punya kuasa untuk mengubal dan melaksanakan, sebab saya kuasa untuk agama Islam. Dalam Islam tidak boleh dinafikan, adalah ada terkandung undang-undang syar'i, hudud, takzir dan sebagainya yang telah diuraikan oleh Datuk tadi. So itu kuasa saya. Kalau saya ada kuasa tu tapi saya dah buat, lepas tu dia kata awak ada kuasa jenayah, saya tak boleh buat, kenapa bagi saya kuasa? Apa guna bagi saya kuasa? Kenapa tunjuk saya perlembagaan? Kan? Jadi balik kepada soalan pokok yang saya cuba balik dah 3-4 kali, tak dapat balik, saya balik sekarang. Akta Mahkamah Syariah ni, kenapa dia wujud? Kita kena tengok yang tu. Tahun 1965, masa tu, masa Akta Mahkamah Syariah wujud, belum wujud artikel 121A, perkara 121A. Apa itu perkara 121A? Perkara 121A adalah satu perkara yang dimasukkan dalam tahun 1998, 10 hari bulan Jun, yang mengatakan bahawa sekarang ni Mahkamah Syariah ni adalah satu mahkamah yang lain ditubuhkan. Mahkamah yang sah, diberi iktiraf di bawah perlembagaan. Dan perbezaan bidang kuasa di antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah cuba dinyatakan dengan jelas. Masih sampai sekarang ada kekeliruan lah, sampai ada kes Subashini lah, Surawanan lah, transgender lah. Walaupun dah cuba dah diasingkan, masih wujud masalah. Okey. Jadi apa nama ni? Pada tahun 65, bila Akta Mahkamah Syariah digubal, masa itu tak wujud pengiktirafan Mahkamah Syariah. Kita tahu tak, masa tu kan, saya pun tak wujud, 65. Muda lagi. Masa tu kan, muda Prof. Masa tu kan, Mahkamah Syariah buat keputusan, Mahkamah Kadi buat keputusan. Tapi pihak yang tak berpuas hati, dia boleh merayu dan bawa kes tu sampai ke Mahkamah Sivil.
masa tu. So, kalau dibaca Hansard, apa tu Hansard? Hansard ni nama seorang mat saya. Bukan handsome tau, handsome Datuk Zainul Rijal. Hansard tu adalah nama orang. Dia ni wujud di Britain dulu. Jadi masa Britain ada parlimen kan, dia kan bapa dan ibu segala contoh demokrasi kan, kononnya lah kan. Walaupun sebenarnya adalah agama Islam tu kan. Namun sebagai bapa parlimen ni, bila wujudnya pendebatan di parlimen, dia ada seorang masa tu nama dia Hansard. Kerja dia catat apa yang didebatkan. So sampai sekarang ni negara-negara lain satu dunia, dia ada the Hansard Reports. Mamat tu tak wujud, anak dia tak main Malaysia buat, tapi dia bagi nama Hansard tu adalah pencatat. Okay? So kalau kita baca Hansard, iaitu catatan debat-debat di parlimen, kita akan dapati tahun 1965 akta tersebut tak cakap pasal perlembagaan, tak disentuh. Dia tak kata digubal akta ni kerana Mahkamah Syariah tidak ada kuasa melaksanakan walaupun ada kuasa menggubal. Dia tak kata masa tu. Dia sebenarnya menyentuh dari sudut kenapa Mahkamah Syariah, kes dia masih datang ke Mahkamah Sivil, justru kena diseragamkan untuk tujuan Mahkamah Sivil melaksanakan kuasa penyeliaan dia ke atas Mahkamah Syariah. Jadi diberi hak tersebut. Kalau itulah nawaitu dia pada tahun 1965, maka tahun 1998 apabila Mahkamah Syariah telah diberi kebebasan perlembagaan daripada Mahkamah Sivil, bagaimanakah akta tersebut masih terpakai kepada satu mahkamah yang telah bebas? Tak ada kan? So di situlah yang saya katakan akta itu tak terpakai. Jadi segala perkara yang mengatakan kononnya kita kena pergi balik ke parlimen, Tuan Haji Hadi kena bentangkan suatu private members bill untuk pindah tu, hendaklah kita kaji dari sudut tersebut. Yang pertama, ya. Okey. Yang keduanya, balik kepada contoh tadi, berhubung dengan kuasa kerajaan pusat untuk gubal jenayah dan pentadbiran, yang negeri untuk undang-undang Islam. Jangan kita lupa bahawa kerajaan pusat dia mengubal undang-undang tersebut untuk semua. Tapi apa yang cuba digubal di bawah Undang-Undang Syariah Islam Kelantan adalah penggunaan hudud kepada orang Islam. Jadi, kenapakah ada masalahnya untuk memahami bahawa kalau di bawah Islam, Undang-Undang Islam perlu dipakai kepada orang Islam, maka undang-undang yang nampaknya jenayah dari sudut sekarang ni sebenarnya adalah Undang-Undang Islam. Yang tak disentuh adalah orang bukan Islam. Pakailah kanun keseksaan tersebut. Di mana berlakunya perbalahan bidang kuasa? Saya tak nampak. Ya? Dan seperti Profesor cakap, untuk perkara ini diselesaikan sebenarnya cadangan bagi saya cukup senang. Kelantan tak perlu pergi parlimen untuk nak bentang apa-apa akta. Buat saja. Ya. Dia dah bentang kat Kelantan, dia dah dapat kelulusan semua DUN kan, termasuk yang UMNO, barisan sebagainya. Laksanakan saja. Atas konsep dan kepercayaan dia ada kuasa. Kalau orang tak puas hati, yakni rakyat jelata negeri Kelantan atau sebahagian orang Kelantan mahupun kerajaan pusat tak berpuas hati, maka bawalah, mereka lah bawa. Jangan kita nak bawa. Saya bukan orang Kelantan, bukan saya pula nak bawa. Bukan orang Kelantan nak bawa pergi mahkamah. Biar orang lain bawa pergi mahkamah dan Kelantan defend di mahkamah. Sama ada apa yang dia buat tu adalah di bawah kuasa ataupun tidak. Pada masa itulah kekeliruan, kecelaruan, kebingungan tentang apa sebenarnya kuasa Islam atau kuasa jenayah ni akan cuba, saya kata cuba, dijawab oleh Mahkamah Persekutuan. Sebab sampai sekarang bila Mahkamah cuba jawab, masih menimbulkan pelbagai kekeliruan. Ya. So itu secara ringkasnya jawapan kepada soalan yang diajukan. Saya harap saya dalam menjawab soalan. Ada satu soalan tadi tapi kita boleh cover masa soal jawab lah. Ya? Okey. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Hanif. Satu penjelasan cukup jitu dan padat. Tadi dia puji saya sikit tapi dia lupa mention part yang bahawa kena marah masa buat kerja tu hampir nak mengalirkan mata. Hampir ya. Atau kita lah. Okay. Tapi secara ringkas boleh difahami apa yang dikatakan bahawa Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa 1965 ini sepatutnya tidaklah terpakai atas kepercayaan bahawa kerajaan negeri itu mempunyai kuasa
kerana kajian negeri mempunyai kuasa untuk meluluskan kanun jenayah syariah negeri. Kerana ini merupakan selari dengan prinsip perlembagaan persekutuan. Jadi kita dah lihat ini merupakan ahli panel kita dah bagi penjelasan dan penerangan. Mula-mula sekali kita cakap mengenai pengenalan kepada apakah itu hudud, apakah itu kisas dan juga apakah itu takzir, dan juga telah diterangkan beban pembuktian. Dan seterusnya Profesor Syam Rahayu telah menerangkan tentang apakah kedudukan jenayah kanun jenayah syariah Islam ataupun hudud ini di sisi perlembagaan. Dan seterusnya telah ditambah oleh Haji Hanif mengenai isu Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah sama 95 dan juga terus menerangkan prinsip-prinsip perlembagaan.